Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni seperti yang korang tengok dekat thumbnail, aku akan ajar korang macam mana nak menggunakan aplikasi Numbers. So, korang stay dalam video aku hari ni. Siapa yang stay, korang akan belajar tentang macam mana nak allocate duit tu dengan betul untuk track korang punya duit dengan cara yang organize, systematic. So, aplikasi ni adalah untuk iOS sahaja. Tapi kalau untuk Android version, kalau korang yang berminat boleh download saja Microsoft Excel. So nanti aku akan ajar korang, kalau katakan korang berminat, boleh saja komen dekat comment box bawah. Kalau katakan aku buat tutorial untuk next time, insyaAllah aku akan buat. So hari ni aku akan tunjuk kat korang macam mana nak buat pakai Numbers punya format lah. Terus pergi ke aplikasi iOS. So aku akan buka. Okay, so buka saja Numbers. So dalam ni tengok yang ada bar graph putih dengan ada belakang daun hijau tu. So download. So selepas download, dia akan, aku pusingkan dulu. So dah lepas download, dia akan ada tombol plus kat sini. So dalam ni dia ada template yang dah ready tau. So template ni dia dah ada formula sendiri. So macam kalau katakan korang yang pakai Excel, dah kena letak formula dia sendiri untuk baru dapat dia punya value. So macam dalam ni memudahkan korang. Yang simple je, tak ada yang basic sajalah, tak ada yang pro nya. So yang ni aku ajar adalah simple punya cara. So dalam ni aku akan tunjuk kat korang, ini personal finance. So ini adalah basic template untuk personal saving. So dalam ni adalah monthly goal. So dia akan calculate berapa dalam masa berapa tahun yang korang allocate. Dia akan calculatekan korang berapa bulan, dalam masa sebulan tu korang kena save berapa banyak. So macam dalam ni dia ada bagi dua table. Satu adalah table saving calculator, satu adalah result dia lah. So yang korang kena masuk tu mudah je, masuk dalam table saving calculator ni yang warna hijau, table hijau ni. So current amount you have saved. So buat masa sekarang kita letak kosong sebab kita baru saja nak mula. So number of year you can save, kita biar 1 tahun. Sebabnya 10 tahun tu terlalu lama sangat. So kita nak tengok hasil dalam masa 1 tahun kita dapat berapa. So annual percentage yield kita biar kosong. So amount you want to save, okay, ni yang penting. So amount you want to save ni adalah berapa dalam masa 1 tahun yang konsep tu nak simpan. So untuk sekarang, untuk 1 tahun aku target nak simpan, tak kisahlah 30,000, 20,000, berapa ribu korang nak. So letak je. So macam aku saja je nak letak dalam, aku nak letak 6,000. Contoh 6,000. So 6,000 aku kena save. Dia akan terus keluar result dia. So dalam masa 1 bulan aku kena contribute 500. So by your plan lah. Kalau ikut plan kita nak simpan 6,000 dalam masa 1 tahun. Dalam sebulan kita kena simpan RM500. So contribute less, contribute more. Contribute less ni dia dah akan terus calculate untuk korang lah. Kalau katakan korang save 250 satu bulan, so dalam masa 1 tahun korang dapatlah 3,000. So kalau katakan contribute more, 750, dapatlah 9,000 1 tahun. So kat situ dia dah guide kat korang berapa banyak yang korang save, dapatlah tu. Tapi nak buat benda ni korang pun kena disiplin juga. So kalau katakan korang buat benda ni dengan istiqomah, insyaAllah dapat hasil dia. So kita akan balik kepada Lalamove punya ni. Sebab aku buat ni untuk job Lalamove aku, untuk aku allocate berapa duit aku dalam job aku. So aku akan buka Lalamove punya ni spreadsheet. Benda yang sama, saving goal aku. So aku target tadi adalah 6,000 dalam masa 1 tahun aku nak simpan. So setiap bulan tadi 500 lah. So dalam ni aku tambah sikit, adalah table job, table fuel consumption dengan table toll spend. So untuk fuel consumption dengan toll spend ni, seperti yang korang tahu, untuk fuel consumption Lalamove tak bayar kita untuk minyak, duit tol. Itu adalah duit kita sendiri. So untuk duit minyak, duit tol, aku tak nak guna usik duit personal aku. So aku nak guna daripada total duit job yang aku dapat tu, berapa banyak yang aku nak allocatekan untuk minyak aku dengan tol aku. So daripada situ aku dah tolak Lalamove punya commission, tolak duit minyak, tolak duit tol.
Duit bersih tu adalah duit aku sendirilah. So time tu aku nak buat duit makan ke, aku nak buat duit apa-apa, buat lah. So untuk aku buat macam tu. Okay, untuk fuel consumption ni, macam mana table yang aku buat. So aku ada bagi 5 kolom: date, kilometer, oil price, average kilometer per liter dengan oil consume. So date seperti yang korang tahu, 26 bulan 7 hari tu aku ada buat first job aku adalah 124. So kalau korang dah tengok first video aku tu, korang tahulah aku dapat 124 untuk yang first. So aku letak kilometer. Okay, kilometer berapa perjalanan korang daripada point rumah korang tu sampailah korang dah pusing buat job, patah balik ke rumah, baru korang tengok balik. So mana korang nak set dekat meter korang tu, boleh set tau. So jadikan di 0.0 km dulu, lepas tu baru dah start buat job. So dah pusing, dah balik rumah, barulah korang masukkan balik berapa kilometer yang korang dah jalan dalam masa satu hari tu. So oil price, tengoklah balik pada hari tersebut duit minyak pada hari tu berapa ringgit. So hari tu RM1.72. Untuk average kilometer per liter, standard kereta selalunya dalam 11 ke 13 kilometer per liter dia guna. Maksudnya duit minyak yang dia pakai untuk 1 liter boleh pergi 11 km. Itu standard lah, 11 ke 13 ni. Tapi kalau katakan korang nak tengok, boleh je tengok dalam meter korang, boleh tengok average kilometer per liter korang. So macam aku, kalau korang nak ikut aku, boleh saja letak 11. So dapatlah jawapan dia oil consume yang korang consume pada hari tersebut. So aku dah masuk 88.4, and then harga price minyak hari tu, then average akulah. So macam mana calculation aku buat, oil consume tu 88.4 aku bahagi dengan 11 km per liter untuk dapat 1 liter berapa ringgit, berapa sen, and then darab balik dengan harga minyak tersebut, dapatlah RM13.82. So kat situ aku masuk je terus dalam on consume. So toll spend pun benda yang sama. Untuk toll spend lagi senang lah, tak pening kepala. Masa letak je tarikh, lepas tu buatlah banyak-banyak kolom. Toll 1, toll 2, 3, toll 4, toll 5, sampailah toll berapa, toll 10 ke apa. Sebabnya selalu kalau kita jalan-jalan, mungkin kita ada lalu menggunakan toll, ada yang tak lalu menggunakan toll. So kalau lalu toll, letak je berapa toll tersebut. So kat ujung sekali letaklah total. So berapa dalam masa satu hari tu total toll yang korang dah lalu. So hari ni toll masa 26 bulan tu aku lalu RM5. So masuklah jadi RM5. So dah masuk toll spend, duit minyak, lepas tu Lalamove punya commission lah. Lalamove punya commission macam korang tahu dia ambil 21.5%. Tapi dalam jadual ni aku letak 0.215 sebab aku dah tukar kepada decimal punya number. So korang letak je 0.215. So Lalamove receive, macam mana aku dapat jawapan Lalamove punya RM26.66 ni daripada RM124 punya job tu, aku darab sahaja dengan Lalamove punya commission 0.215. So Lalamove ambil RM26.66 daripada job aku. So kat situ dia dah kita pun dah boleh tahu, ataupun kalau katakan korang malas nak kira kat sini, dekat dalam Lalamove punya apps tu dia akan tunjuk juga berapa banyak yang dia ambil. Tapi benda ni untuk guide korang. So kat sini RM26.66, kena tolak balik dengan RM124. Barulah korang dapat yang commission lepas tolak commission Lalamove. Duit minyak, duit toll belum tolak lagi. So kalau katakan berapa banyak yang korang nak tolak, kena tolak dengan earn, berapa banyak yang korang earn tu. So kat situ duit yang korang akan dapat. So formula dia aku letak 124 daripada job aku, tolak toll spend aku, tolak dengan oil consume aku, tolak dengan Lalamove punya commission. So dapatlah 124, tolak balik dengan ni semua, dapatlah RM78.52. So RM78.52 tu adalah aku punya bersih. Tapi aku tambah sebelah kolom belah hujung ni adalah plus one partner. So plus one partner ni kalau katakan job kita yang kita dapat tu, customer kita nak minta plus one partner. So kalau katakan ni korang kena masukkan lah, then tolak balik lagi dengan earn korang tu. So macam contoh 2 bulan 8 hari tu baru-baru ni aku buat, ada dapat job besar sikit. So aku time tu customer aku minta plus one helper. So aku masuk benda yang sama 206, sama juga fuel consumption, berapa banyak yang aku jalan 2 bulan 8 tu. So dapatlah, so 206 fee dia. Toll spend aku pergi consume RM11.
So dekat sini Lala Move receive RM44. Lala Move ambil. So daripada RM61.71 ni aku dapat selepas tolak 83. So kat situ aku dah dapat aku punya bersih. So kau bayarlah helper kau. So bila kau dah dapat duit tu, bayar helper kau RM83. Sebabnya RM83 ni dalam Lala Move dia ada tunjuk helper tu berapa ringgit. So kau bayar je kat helper kau, dia dah penat-penat tolong kau kan. So tu je lah aku rasa aku boleh share dengan korang. So memudahkan korang kat sini korang boleh guide lah. So dalam masa 1 bulan 26 hari bulan 7, so aku akan habis balik 26 hari bulan 8. So dalam masa 1 bulan tu dapat tak 500 aku. So 500 barulah aku masuk balik ke dalam aku punya tracking lah, masuk balik dalam bank aku. So bolehlah dapat 6,000 dalam masa 1 tahun. So kat sini aku track balik macam mana aku punya kerja. So kalau katakan tak cukup, aku kena buat kerja lagi untuk dapat amount yang aku cuba save tu. So hopefully guys, aku harap konten aku ni bermanfaat untuk korang. Yang kalau katakan korang nak guna pakai, boleh saja guna. Benda ni senang, tak susah payah, tak pening kepala pun sebenarnya. Kau just masuk saja dah settle. So insyaAllah kalau siapa yang nak aku ajar dalam Excel, so boleh komen. So siapa yang baru-baru saja tengok video aku hari ni, kalau belum subscribe, boleh subscribe and tekan butang loceng. So nanti korang akan receive notification untuk video terbaru aku. So thank you so much for your support. Sentiasa harap hadir dalam channel aku and bagi konten-konten yang menarik. So hopefully aku boleh share dekat korang juga experience aku untuk semua ni. So hope you to see you guys on the next video, insyaAllah. So, jaga diri and sentiasa sihatlah, and kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Lebanon itu. So memang teruk. So kita faham keadaan tu memang amat mengerikan. So harap kita sama-sama doa sama kita agar diorang pun dalam keadaan yang baik. So insyaAllah see you on the next video. Assalamualaikum. Maaf kalau ada terkurang daripada aku, and hopefully aku tambah baik dalam video akan datang. So see you guys. Ciao. Assalamualaikum.